Merasai kemanisan di bulan Ramadan. Nona bawakan perkongsian bermanfaat untuk semua. Seiring sejalan dengan peralihan masa, Nona, Nona, bukan Luna, biar abah hadapi Nona. Terus bersama Nona membawa pelbagai inspirasi dan pengalaman berharga. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Lebih seminggu menjalani ibadah berpuasa, bagaimana agaknya perjalanan aktiviti dan perencanaan ibadah anda? Semoga ianya dapat disempurnakan dengan baik dan diberi ganjaran pahala berlipat kali ganda. Sambil meluangkan waktu bersama keluarga, apa kata terus setia bersama Nona kerana ada pelbagai paparan menarik yang boleh dijadikan ilham dalam kehidupan harian dan memberi inspirasi buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Putri Fazila ni very active, and effortless. Senang sekali bagi saya untuk bekerja kerana saya dah tahu behavior dia yang apa yang nak. Kebanyakan penghuni kami terdiri daripada mereka yang mengalami masalah kesihatan yang memerlukan penjagaan khas oleh jururawat ataupun nursing aid yang terlatih. Gerang asam telah pun siap dan kita boleh hidangkan sementara menunggu waktu berbuka puasa. Membawa namanya ke persada fashion dunia, Datuk Bernard Chandran merupakan antara ikon fashion negara yang gemar bereksperimentasi, menghasilkan rekaan yang luar biasa dan menjadi pilihan dalam kalangan VVIP dan keluarga diraja. Minggu ini Nona bawakan perkongsian pengalaman beliau sewaktu menghasilkan busana istimewa pasangan mempelai diraja Brunei iaitu Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Juga perkongsian eksklusif hasil lukisan karya beliau yang ditafsirkan dalam koleksi sentuhannya bersama Datuk Bernard Chandran dalam segmen Inspirasi. Mereka ini menjadi idola kepada ramai penggemar fashion. Hasil sentuhan pribadinya unik dan menyuntik gaya yang berbeza-beza. Berpenampilan menarik serta kreatif dalam menghasilkan rekaan tersendiri menjadikan beliau seorang pereka fashion yang dikenali di dalam maupun di luar negara. Sesuatu yang change memang is an issue for people. Kenapa begini, kenapa begitu. But I am not a basic person. Basic tu kena ada strong foundation. Sudah 27 tahun menjalinkan persahabatan bersama keluarga diraja Brunei, beliau sekali lagi diberi kepercayaan untuk mereka busana persandingan buat Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah. Dah lama buat baju puteri lain juga, so for me it's not a rocket science. Bukan susah kerana I dah tahu adat, istiadat dan masa. Istiadat bersanding pengantin diraja menjadi kemuncak istiadat perkahwinan diraja. Putri Fazila ni is a very sport person, very active, and effortless. Tetapi senang sekali bagi saya untuk bekerja kerana saya dah tahu behavior dia yang apa yang nak. Tetapi of course dia pun most importantly seseorang customer nak tahu apa mereka nak, lebih senang bagi saya. Bermain dengan fabrik tenun untuk menghasilkan rekaan kontemporari, anak jati Selangor ini berani mengambil risiko dalam mengilhamkan busana istimewa mengikut kepribadian sang puteri. Sebelum sebulan masa nak berkahwin, saya pun memang tukar embellishmentnya. So I listen to my voice and give her a surprise. I take the risk and I believe she will love it. And she loves it because I know her. So itulah ilham kita panggil. Mendapat gelaran Raja Segala Fashion, figura ini juga kreatif mencetuskan idea-idea baru apabila menghasilkan sesuatu koleksi.
Melihat banyak warna dari art untuk memilih dan membuat colour palette untuk my fashion. Dan juga gabungan medium di baju tu from the arts punya inspiration juga. Mereka fashion ini akui seni lukisan mampu mewujudkan elemen dan nilai estetika yang tersendiri. Bagi saya art ini pun, kalau saya tengok art ini ya, of course a lot of people they will see ikan. This ikan bagi saya, bunga yang saya nak buat, I will transform them as a flower ataupun leaf, tetapi yang begitu in a contemporary way dan warna-warna dia mengikut colour palette. Even men, bukan saja wanita in fashion or like sulam dan warna. Sekarang men pun, they also want to try. Sulaman, nak juga ada different medium, different kain, patchwork untuk baju jaket mereka. Ada sedikit beading, Tetapi dari art ni kita can make it masculine, we can make it feminine. Even though macam bunga, sulam bunga, tetapi very looks masculine. A lot of Malaysian around the world, banyak klien, especially memberi saya sokongan yang begitu banyak and gave me the opportunity to create more and more. Thank you. Stay tuned with me, you will see the magic. Rekaannya bertaraf antarabangsa dan beliau antara mereka fashion yang telah banyak mengharumkan nama negara. Sempena kehadiran Syawal, beliau bakal mengeluarkan koleksi terbarunya iaitu Petang Raya 22 tidak lama lagi. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Menjadi isteri atau ibu adalah satu tanggungjawab yang mencabar. Selain sibuk dalam dunia kerjaya, pelbagai rutin harian di rumah masih perlu dilaksanakan sebaik mungkin. Pasti ramai golongan hawa yang kadang-kala ketandusan idea untuk menyediakan juadah bersahur dan berbuka untuk keluarga. Walaupun isunya ringan, tetapi boleh memeningkan sehingga ada waktu terpaksa mengulang menu yang sama. Segmen Air Tangan minggu ini mungkin boleh memberi idea kepada anda yang masih berkira-kira untuk menyediakan hidangan berbuka. Gerang asam daging tetel antara masakan kampung yang pasti dapat membuka selera di bulan Ramadan. Hai dan selamat berpuasa kepada semua penonton Nona. Juadah berbuka puasa yang sangat sesuai untuk dibuat di rumah iaitu gerang asam daging tetel. Jom kita tengok bahan-bahan dahulu. Bahan-bahan untuk memasak ialah bawang besar, bawang putih, kunyit hidup, jintan manis dan biji ketumbar yang dikisar. Selain itu, cili kering, daging tetel yang direbus, air rebusan daging, serai, bunga kantan, daun kesum, daun lima purut, daun kari, sedikit belacan, campuran serbuk kari dan serbuk cili, asam jawa, kerisik, garam serta bendi juga diperlukan. Mula-mula masukkan bahan-bahan yang telah dikisar. Tumis sehingga naik bau, kemudian masukkan cili kisar, ketumbar dan jintan manis. Bahan-bahan ini hendaklah dikaul sebati. Kemudian masukkan belacan, campuran serbuk cili dan serbuk kari. Api hendaklah dikawal supaya tidak hangit. Kacaukan sebati dan tunggu sehingga pecah minyak. Setelah masakan pecah minyak, masukkan daun kari, air asam jawa dan air rebusan daging. Gaulkan sehingga sebati. Seterusnya, masukkan 1 mangkuk daging tetel. Okey, sementara menunggu dia mendidih, kita akan masukkan garam secukup rasa. Kacaukan sehingga dia terus mendidih. Apabila masakan telah mendidih, masukkan sedikit daun lima purut, daun kesum, bunga kantan dan serai yang telah diketuk. Seterusnya, masukkan pula kerisik. Okey, lepas sudah mendidih, kita akan step yang terakhir, kita masukkan pula bendi.
Okey, gerang asam telah pun siap dan kita boleh hidangkan sementara menunggu waktu berbuka puasa. Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Ungkapan ini amat sesuai untuk menggambarkan inisiatif yang digerakkan oleh pihak Nona dengan kerjasama kembara amal sebuah badan NGO. Kali ini, Nona membawa misi menyantuni golongan warga emas di Pusat Jagaan Warga Emas Laman Khairah yang terletak di Putrajaya. Terdiri daripada 23 wanita Islam, pusat jagaan ini diselia oleh petugas rumah dan jururawat yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga kebajikan warga emas. Personaliti dan pengacara Anim Izzati Rizki juga turut serta dalam projek CSR Nona demi menggembirakan warga emas. Sebulan sudah kita berpuasa, tiba masanya menyambut raya. Jangan dilupa pada yang berpuasa bila tiba masanya hari raya. Pusat Jagaan Warga Emas Laman Khairah Putrajaya merupakan sebuah pusat jagaan yang menawarkan kemudahan khas kepada warga emas yang mahu menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Selain menyediakan pelbagai aktiviti rutin harian sebagai terapi, pusat jagaan yang telah beroperasi lebih 5 tahun ini juga menjadi ruangan khas bagi warga emas untuk bersantai bersama rakan seusia mereka. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Salam Ramadan diucapkan kepada anda semua. Saya Anim Izzati. Jangan terkejut, bukan Malaysia hari ini. Anda masih lagi menyaksikan program Nona pada hari ini. Saya berbesar hati sangat-sangat berada di hadapan kawasan ini iaitu Pusat Penjagaan Warga Emas di Laman Khairah di Putrajaya, di mana hari ini kita akan bersama-sama dengan kembara NGO untuk menyaksikan apakah aktiviti yang selalunya warga emas di pusat jagaan ini lakukan sempena dengan bulan puasa ni. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Wak, saya Anim. Wak sihat ke? Ha? Wak sihat ke? Alhamdulillah. Ya. Wak umur berapa? Ha? Wak umur berapa ni? 87. Masya Allah. Wak masuk pusat jagaan ni bila? Ini saya di sini 3 tahun. 3 3 tahun tahun. lebih. Menempatkan warga emas daripada golongan wanita dan lelaki masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeza. Pusat jagaan ini dibantu oleh jururawat serta pembantu perubatan yang bertugas 24 jam di samping menyediakan fasiliti yang terbaik dan selesa kepada penghuninya. Kalau anda semua nak tahu, di Pusat Jagaan Warga Emas di Laman Khairah ni hanya menempatkan lebih kurang 23 orang penghuni sahaja demi menjaga keselesaan mereka dan juga memastikan setiap penghuni di sini mendapat penjagaan yang rapi. Laman Khairah diasaskan pada tahun 2017. Kebanyakan penghuni kami terdiri daripada mereka yang mengalami masalah kesihatan seperti demensia, Alzheimer, stroke dan sebagainya yang memerlukan penjagaan khas oleh jururawat ataupun nursing aid yang terlatih. Macam aktiviti orang tua di Laman Khairah, sebab kita ada 2 kategori. Satu yang uzur yang memang tak diwajibkan untuk berpuasa kan. Jadi berpuasa ni sahur macam biasalah, kita akan tunjukkan waktu sahur, kita akan minta dia makan sahur supaya dia boleh tahan kan. Lepas tu aktiviti-aktiviti siang pula adalah ustaz datang untuk ajar kelas agama. Ustaz akan bagi ceramah lah berkenaan dengan bulan Ramadan, mengingatkan mereka balikkan. Jadi basically itu yang kita buat lah. Lepas tu berbuka, selalunya berbuka sama-sama. Baiklah, kita sekarang ni bersama dengan Dr. Azu. Dr. Azu ni sebenarnya merupakan pengasas kembara amal NGO yang mana turut terlibat dalam projek CSR Nona pada kali ini. Okey Dr. Azu, macam mana setakat ini, bagaimana penglibatan kembara amal NGO sendiri untuk usaha CSR Nona pada kali ini? Kita sebenarnya kembara amal dengan pihak Tatib Perwana, kita sangat excited sebenarnya bila kita diberi peluang untuk turut serta dalam CSR Nona kali ini. Dan alhamdulillah Nim, kita ada barangan-barangan yang akan kita sumbangkan kepada Laman Khairah berserta dengan sumbangan RM1 insya-Allah, menjadi inspirasi wanita. InsyaAllah, amin. Okey, itu yang kita mahukan. Jadi Anim sangat gembira, sangat happy kerana diberi peluang ini. Walaupun usaha kami sangatlah kecil, tapi harapnya inilah dapat mengukir senyuman di wajah mereka insyaAllah.
Tidak mahu melepaskan peluang, Anim turut membantu para petugas menghidangkan juadah berbuka puasa kepada warga emas di sini. Senyuman keceriaan yang terukir di wajah mereka juga memberikan kepuasan dan seribu makna kepada warga kerja Nona yang turut terlibat. Alhamdulillah, maka berakhirlah sudah aktiviti saya hari ini bersama dengan penghuni-penghuni di Pusat Jagaan Warga Emas Laman Hairani. Kita nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Azu kerana penglibatan kembar amal NGO untuk CSR Nona pada kali ini, dan juga terima kasih Cik Puan Intan menerima kunjungan kami. Terima kasih banyak-banyak, dan ini dia sumbangan bagi sedikit sebanyak mungkin dapatlah membantu apa yang diperlukan, insya-Allah. Ya. Dan kepada anda semua penonton-penonton Nona, selamat berpuasa dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, dan jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Diharapkan dengan usaha kecil dan khidmat bakti kepada masyarakat ini mampu memberikan sedikit kegembiraan buat semua warga emas di Laman Haira dalam menjalani ibadah puasa di bulan penuh barakah ini. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Nona zaman sekarang bukanlah calon-calon orang. Merebut pahala dan ganjaran di bulan Ramadan menjadi impian setiap muslimin dan muslimat. Namun keterbatasan waktu dan kesibukan terhadap kerjaya dan rumah tangga kadang-kala menyukarkan golongan hawa untuk memperbanyakkan ibadah. Minggu ini, Ustazah Asma Hussein berkongsi cara terbaik untuk wanita mengimbangi antara tanggungjawab dan ibadah Ramadan. Ikuti tip dan panduannya dalam Nur Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ramadan kepada semua penonton Nona di luar sana. Alhamdulillah dah seminggu kita menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan. Tapi bila dah seminggu kadang kita rasa terkejar antara ibadat, kerjaya dan rumah tangga. Jadi hari ini saya nak kongsi 5 tips bagaimana untuk uruskan ibadat, kerjaya dan rumah tangga. Pertama, hendaklah kita memahami objektif dan jalan-jalan takwa. Sebagaimana yang kita tahu, Ramadan ni bukan maksudnya puasa semata-mata atau solat tarawih semata-mata. Tetapi apa yang kita buat ibadat pada bulan Ramadan untuk mengejar takwa. Dan kita kena ingat dalam Quran sebut, bulan Ramadan ni adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan oleh sebab itu, bila nak capai takwa, dalam Quran sebut, dalam surah Al-Baqarah, pada awal surah Al-Baqarah, ada banyak cara. Pertama, melalui solat. Sebab tu kita, bulan Ramadan, kita solat tarawih, solat fardu, solat sunat yang lain, qiyamul lail, is about solat. Yang kedua, zakat jangan lupa. Kalau dah settle zakat, infak, sedekah. Dan seterusnya yang ketiga, mengaji Quran, tadabbur. Yang paling penting, kita boleh tak amal apa yang ada dalam Quran dan ada peningkatan tak pada setiap kali Ramadan. Dan oleh kerana itu, kita datanglah tips yang kedua, iaitu perlu susun dalam jadual yang sistematik. Saya sarankan tolong buat jadual. Bukan saya saja sarankan, ulama yang sarankan juga. Jadual tersusun, jadual untuk ibadat. Ibadat apa dia? Zikir-zikir apa dia? Solat apa yang kita boleh buat? Lepas tu jadual kerja. Kita kena ada jadual kerja supaya lebih mudah. Begitu juga penyusunan dalam rumah tangga. Bila ada jadual kerja, kita bolehlah minta bantuan suami, anak-anak untuk sama-sama jalankan kerja dalam rumah. Jadi lebih ringan, lebih mudah. Okey, yang ketiga, kena setkan KPI, goal kita. Kalau kerja, kita ada KPI untuk tengok kita punya pencapaian. Bermula daripada kita nak ubah apa dia. Mungkin sebelum ni kita ni pemarah. Kita ni suka dengki kat orang. Kita ni banyak mengungkit rezeki Allah. So sekarang kita train diri kita supaya selesai Ramadan, marah tu jadi marah bertempat. Seterusnya, KPI apa dalam kerja? Kerja kita juga sebenarnya kalau kita buat dengan ikhlas, bersungguh-sungguh akan dapat membantu pahala pada bulan Ramadan. Dalam rumah tangga pun kena ada KPI juga. Begitu juga dengan ibadat. Kita target nak zikir berapa kali. Habis bulan Ramadan banyak mana. Kita mula-mula bermula dengan 2 rakaat contohnya. Lepas tu kita nak berakhir mungkin banyak rakaat.
Jadi KPI is very important. Siapa berkejaya dia tahulah perkara tu. Okey, tips yang keempat pula ialah memilih keutamaan. Yang ni kena ada ilmu. Sebab tu bila bulan Ramadan jangan lupa kita kena cari ilmu, nak pilih mana satu yang lebih bermanfaat, mana satu yang orang kata bila kita buat tu dia smart. Banyak pahala, lebih efektif. Contohnya kita buatlah solat witir. Sebab solat witir lebih banyak daripada pahala yang lain. Lepas tu kita carilah doa-doa waktu berkat. Macam kita kan, lepas kita settlekan makanan untuk iftar tu, kita duduk. Jangan duduk diam, duduk tengok cerita-cerita ke apa. Tapi kita baca doa. Sebab itu antara waktu yang berkat. Terutamanya masa azan tu. Lepas kita buka tu, kita doa terus sambil-sambil. Lepas tu malam qiyamul, waktu zuhur, masa orang azan, itu doa-doa berkat juga. So kena bijaklah cari pahala supaya lebih efektif. Yang kelima, perempuan jangan lupa bila nak kejar sesuatu, kita kena bersederhana. Sebab kadang-kadang kita kalau ikut nafsu manusia ni, kita nak semua benda perfect. Semua benda kita dapat terbaik. Tapi kita kena praktikal dan ikut kemampuan kita. Sederhana ni maksudnya apa dia? Bila kita susun ibadat, kadang-kadang kita belilah buku checklist tau. Ambil dalam internet, kita ambil checklist. Tapi bila tengok tu, last kali sampai hujung Ramadan, tak tertik-tik sebab terlampau perfect. So kita susun biar sesuai dan praktikal dengan masa kita, tugasan kita. Kita susun, pilih yang praktikal. Seterusnya, sederhana juga dalam menyiapkan mungkin makanan-makanan, persiapan untuk berbuka puasa, persiapan untuk sahur. Didik ahli keluarga supaya makan lebih sihat, seimbang dan mementingkan perut. Jadi tak adalah kita kata bila buka puasa tu beria-ria, masak sampai 5-4 lauk, sampai beria sahur pula dah macam makan berbuka. Akhirnya kita lelah sebab menyediakan makanan yang heavy tapi kita kurang pahala, terkejar-kejar masa. Okey, itulah 5 tips daripada saya bagaimana kita nak uruskan ibadat, kejaya rumah tangga. Semoga kita semua dapat kerja yang terbaik pada bulan Ramadan ni. Ingat, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik diri dengan nilai kesabaran pastinya dapat membentuk pribadi yang lebih baik. Hiasilah hati dengan sifat sabar agar mudah untuk kita menerima ujian yang berlaku dalam hidup. Baiklah, hampir sejam bersiaran, Nona sudah pun tiba di penghujungnya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pemilik kediaman Puan Nur Zaleha Osman dan suami Encik Syaiful Ahmad kerana sudi menerima kunjungan pada minggu ini. Jangan lupa layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Selamat menjalani ibadah puasa dan jangan lupa temu janji anda bersama kami lagi minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu